Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Hari ini kita akan ada sharing dengan sahabat kita daripada Johor Bahru. Okay, so saya cerita background diorang Johor Bahru. Ikhwan dengan Hadi ni, mereka daripada Johor Bahru. Asalnya mereka kerja dekat Kuala Lumpur. So saya ceritalah macam mana saya jumpa diorang. Bila jumpa tu, time tu kita orang ada projek dengan saya dan diorang. Saya ada projek dengan Jacob. So nak jadikan cerita, diorang ni adalah staff Jacob. So bila Jacob buat retrenchment, Hadi masih lagi dengan Jacob sebab dia kerja permanent, dan Ikhwan terpaksa diberhentikan lah. So Ikhwan ni sahabat saya zaman universiti dulu. So kejap lagi saya nak korang tanya diorang macam mana kita akan interview diorang macam mana diorang buat sales, macam mana boleh close project, macam mana boleh close upsell, apa yang dia buat sebenarnya, apa yang rasa-rasanya diorang buat tapi kita tak buat, okay? Apa yang kita rasa kita dah buat dah tapi tak cukup bagus, mungkin diorang boleh komen, mungkin diorang boleh bagi tahu sebagai rem baru, okay? Mungkin daripada sini-sini ni korang rasa apa yang kami buat ni terlalu advance untuk korang. So mungkin dengan perkongsian daripada ejen baru yang sama-sama baru dengan korang dapat something, and tak ada suara. Korang dapat something dan insyaAllah korang dapat manfaat daripada sana. Tak ada sound. Dengar tak? Okey, baru dengar Tapi yang ni dia lambat sikit. Kejap, saya kena... Oh, dia kena dengan Facebook ni kena. SMS system. Okey. Done. Okey, dah dengar? Dah ada So dia macam ada double ni tak? Ada double voice tak? Saya takut ada double voice lah sebab saya buka daripada PC. Takut ada double voice. Kalau ada double voice tolong komen dan saya akan kontrol daripada sini. Okay, hopefully tak double voice lah. Alright, saya rasa saya akan tutup daripada Facebook sini kot. Okay. So, tanpa buang masa dah 8.31. Dah 8.31, insyaAllah kita akan mulakan. So, saya akan open video. Saya dah minta unmute Hadi dan juga Ikhwan untuk unmute and then on video. Okay, boleh on video Ikhwan dengan Hadi. Testing. Okay, dengar Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Wan? Okay ke? Alhamdulillah. Korang kat mana ni? Sekarang kat luar. Kat luar? Sebab kat rumah lain tak berapa clear. Jadi memang kat luar. Dan tak berclear lah. Alright. So, okay. Saya dah kejap saya setting untuk apa ni? Share screen kejap Share screen supaya dia semua orang boleh tengok. Kejap. Okay. So semua orang boleh tengok lah tiga-tiga muka ni. Kejap. Mana nak share? Gallery view. Alright. View. Okay. Ngam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa yang baru join ni? Aimi. Assalamualaikum. Dah okey ke suara Aimi? Okey, dah ada Amin Nur Salam. Assalamualaikum Amin. Ni nama-nama yang saya tak pernah jumpa ni. Naim Zubair. Okey, Firhat. Assalamualaikum Firhat. Fikri. Razlina. Okey. Fazilah, Puan Fazilah, Puan Anis. Assalamualaikum. Kakashi. Weh. Naruto. Okey. So, Assalamualaikum semua. Selamat datang. Okey. So, hari ini kita ada perkongsian lah. Ada beberapa benda yang kita nak tahu, nak korek daripada Hadi dengan Ikhwan.
Pertama, soalan pertama Hadi dengan Ikhwan. Boleh tak perkenalkan diri? Nama, okey, cerita nama, single ke, dah kahwin ke, bujang ke kan? Dah kahwin ke, and then sekarang ni buat apa? Bekerja ke, dah tak kerja ke? Uh, cerita tentang perkenalan dululah. Okey, silakan. Ikhwan dengan Hadi. Siapa nak start dulu? Kita start dengan Hadi lah. Hadi, silakan. Mana Ikhwan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sikit Hadi, tak dengar. Kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Okey, dengar. Okey, nama saya Abdul Hadi bin Kasim. Boleh panggil saya Hadi. Berumur 31 tahun. Malam ni kita pergi semua geng 89. Sekarang ni saya menetap di Johor Bahru, Pasir Gudang. Masih bekerja. Saya bekerja di Wakaf An-Nur Corporation Berhad, sebuah syarikat Johor Corporation. Dan dalam masa yang sama saya buat part time untuk negotiator untuk Maxer Realty. Dah kahwin, anak dah 2. I see. Nak tanya Hadi, sekarang ni dekat mana Hadi? Sekarang ni sebelah Ikhwan. Kita kat Dekat Johor. mana? Kat kedai Starbucks. Oh, Starbucks, I see. Okay. Dekat Starbucks, best. Okay, so Ikhwan boleh kenalkan diri pula? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ikhwan bin Yusof. So, saya menetap di Johor Bahru juga. Berasal pun dari Johor Bahru. Bekerja sekarang ni saya full time di Maxer Realty. Okay, and then saya dah berumah tangga, anak 2 orang. I see. So, apa punca jadikan diri full time tu? Boleh cerita tak? Okay, sebelum ni saya bekerja di Johor Corporation. And then saya berhenti sekejap. Lepas tu dia dipanggil balik untuk buat satu projek di Cyberjaya. Waktu tu sepatutnya 2 tahun projek tu, tapi projek tu dia diberhentikan sebab tak cukup dana. So saya kena retrench lah kiranya. Okay, so maknanya kena retrench lah bulan lepas. Bulan lepas kau kena retrench kan? Retrench bulan 6 lah. 7 bulan 6, kiranya bulan 7 dah kena. Tak silap kita lah. Korang start bulan 6 kan? Kalau ikutkan register 23 hari bulan 6. 23 hari bulan 6. Okay, 23 bulan 6. So maknanya bulan 7 baru full lah. Okay, sepanjang join daripada 23 hari bulan 6 sampai sekarang bulan 8. Berapa dah close? Hadi dengan Ikhwan. Boleh tak Hadi dulu? Berapa close Hadi? Kita orang daripada awal memang kita orang set up untuk jadi rent ni as a duo partner lah. So kalau ikutkan untuk kami berdua sekarang total yang kami dah close adalah 8 unit dan 88 tu semua projek sewaktu kami di KL. Okay. Yang bila kami subsale bukan ada? Subsale bila kami balik ke Johor baru kami start buat subsale sebab baru kita dapatkan listing, kita buat create master listing lah. I see. Sekarang ni subsale kita dah close 1. Upcoming ni sekarang ni tengah ongoing ada lagi 3 kita tengah nak close kan. Nak finalize lah. Nak finalize lagi. Total daripada join 23 hari bulan 7 sampai 23 hari bulan 6. Maknanya bulan 6, 23 bulan 7 sebulan, ini dah masuk 2 bulan lah. Okay? 2 bulan betul. Dah masuk 2 bulan ni consider lebih kurang 11 unit lah. Betul? Betul. 8 projek, 3 subsale. Betul? Okay. So, soalan saya sebelum diorang tanya soalan, kenapa pilih untuk berduo? Sebab mungkin kawan kita kat sini ni dia macam tak start ni sebab dia tak nampak teknik kan. Mungkin diorang perlukan strategi sama macam korang juga. Mungkin kena berduo
berdua, baru diorang boleh start kerja. Boleh cerita tak kenapa pilih untuk berdua? Okay, waktu kita nak join Maxson, waktu tu of course lah, waktu tu kita dah tahu kita dah nak kena retrench. Tapi Hadi masih bekerja dengan Johor Corporation. Maksudnya dia tak boleh buat full time untuk join Maxson. Saya still boleh sebabnya memang dah kena retrench. So apa yang kita susun strategi kita adalah sebab pertama kita tengok kekuatan kita dulu. Okay, dan kebetulan waktu tu saya memang dah berkawan lama dengan Hadi daripada Johor Corporation. So waktu tu kita tengok kekuatan apa yang kita boleh lakukan dan apa yang kita kurang kelemahan kita, dan kita cuba top up lah kat situ. So bila saya tengok saya more on marketing, saya boleh berjumpa orang, saya boleh bercakap dengan orang, insyaAllah boleh close deal. Tapi Hadi on the other part, dia memang lebih kepada management punya sistem. Dia tahu how to manage document and then everything about management lah. So saya nampak kat situ, why not kita duo, kita buat partner dan kita cuba pergi pecut lagi jauh lah. Sebabnya kalau saya buat seorang, saya tak boleh nak buat close 11 unit yang kita dah buat sekarang ni. Okay, so sebagai REN baru, apa yang korang buat sepanjang jadi ejen baru ni? Memang betul lah kan, rezeki tu daripada Tuhan lah, kita tak boleh nak nafikan. Tapi yelah, kita have to be logic lah. Sebab orang Cina pun tak semayang tapi close diorang banyak juga kan. Kita tengok sampai income ratus-ratus ribu sebulan. So macam korang sebagai ejen baru, apa yang korang buat untuk dapatkan sales tu? Okay, yang kita dah buat lah experience kita. Terus masa kita register je, 1 minggu tu memang kita follow leader. Which means waktu tu memang saya kejar Syukri untuk dapatkan appointment dengan dia. Pergi jumpa klien waktu tu untuk gain knowledge. Itu yang pertama saya buat. Macam apa aktiviti. Walaupun dah ada dekat YouTube tapi kita tak feel waktu tu. So saya memang kejar Syukri betul-betul untuk tengok apa aktiviti yang dia buat sepanjang minggu tu. So bila dah tahu, kita dah tengok live activity daripada Syukri lah, daripada kau. So waktu tu baru kita boleh tahu apa yang kita kena buat once kita dah nak full swing. And then kita yang kedua, yang itu yang pertama lah yang kita buat. Yang kedua, kita jangan miss kelas. Itu yang kedua. Itu paling penting juga. Jangan miss kelas yang dibuat oleh team leader kita ataupun Maxson. Kalau boleh jangan miss. Sebab tu bila contohlah kalau saya tak sihat, Hadi ada, partner saya ada. So waktu tu dia akan jumpa balik dan dia akan share balik apa yang training berkenaan dengan yang minggu lepas punya training. So benda tu yang penting dalam kita punya pekerjaan. Okay, so sekarang dah jadi full time, Ikhwan saya tanya Ikhwan dulu. Sekarang ni seminggu berapa appointment Ikhwan? Okay, macam yang leader selalu cakap, tekankan, untuk full time at least 15 appointment. So setakat ni bila dah balik JB, kita fokus on cari unit-unit ataupun cari owner lah untuk jual. Saya lebih fokus owner daripada buyer dulu. So bila apa yang kita buat, memang dapatkan seberapa banyak contact owner yang nak jual rumah dan kita set je appointment. Orang kata memang orang menyampah lah dengar tengok saya punya iklan selalu cari-cari rumah nak jual dalam masa sama. Kita contact sana sini semua orang yang kita kenal kita contact dulu. Circle kita dulu. Alhamdulillah setakat ni 10 hingga 15 appointment kita dapat buat seminggu. So far bila jadi ejen kan, dulu kita bekerja. Lepas tu sekarang jadi ejen. Kawan dengan family members ni tak skeptical ke? Bila kita tanya, ada tak kawan family member yang nak jual rumah? Diorang tak skeptical ke? Boleh share? Kalau saya personally, saya pernah buat sale takaful. Saya pernah buat unit trust.
Tapi berbeza dengan saya buat property, penerimaan kawan dan keluarga memang amat berbeza. Masa saya bagi tahu kan kita ada buat e-pitch waktu kelas pertama leader suruh kita perkenalkan diri kita sebagai Tailong. Waktu tu Tailong. Memang suruh kita perkenalkan diri kita sebagai perunding hartanah. So saya buat. Saya terus buat malam tu juga, saya terus buat dan alhamdulillah waktu tu kita dapat lebih kurang 4 orang yang bagi tahu nak jual rumah. So penerimaan dalam circle kita sendiri pun dah rasa senang berbanding dengan buat takaful dengan unit trust. Memang ramai yang tak nak, kalau boleh dia nak lari lah daripada kita waktu tu. I see. Okay, tu kalau Ikhwan, saya mute Ikhwan sekejap, saya tanya Hadi pula. Okay, so Hadi, sebab Hadi ni situasi lain sikit, Ikhwan dah full time. Hadi pula, macam mana penerimaan orang bila buat e-pitch, bila contact kan, bila contact dari family members yang nak minta diorang listing lah untuk siapa-siapa kawan diorang yang nak jual rumah kan, apa diorang punya komen? Okay, personally mula-mula saya nak maklumkan saya tak ada langsung zero background property. Saya daripada business admin dengan HR. Yang sekarang pun memang saya fokus on HR punya line as a full time. Mula-mula yalah, kalau orang cakap HR lagi lah, boleh ke aku buat 2 kerja dalam satu masa kan? Tapi bila kita fikirkan sangat hal orang, sebenarnya orang pun tak fikir hal kita. Sampai bila pun mungkin kita lambat nak naik kan sebagainya. Jadi mula-mula memang saya takut waktu Ikhwan buat e-pitch tu, yang Tailong minta buat, saya tak buat. Sebab waktu tu saya masih bekerja. Tapi bila baru-baru ni kelas 2 minggu lepas, leader-leader datang daripada KL, turun dengan tim kita dekat JB. Waktu tu saya tekadkan hati saya try buat. Alhamdulillah lebih daripada 300, dekat 300 orang like, share lebih daripada 20 dan terus terang saya kata hampir 10 listing saya dapat direct daripada e-pitch lepas saya buat. Oh, daripada e-pitch saja 10 listing? Betul. Terutama bukannya listing tu datang daripada Johor saja. Ada 2 daripada KL, ada daripada Pahang juga suruh jual rumah kedai kat Kuantan. Lepas tu alhamdulillah macam Ikhwan cakap lah, circle kita bila kita orang tahu kita as a rent negotiator ni berbeza lah dengan bisnes-bisnes lain. Orang tak takut nak dekat dengan kita lah. Okay, so tapi listing-listing yang jauh-jauh tu ambil ke? Contohnya kat KL, Kuantan memang that's why betul. Cumanya macam listing-listing di KL, macam kami sekarang bawah kami kita dah ada 15 orang agent daripada Johor dan KL juga. Jadi kalau mana listing daripada KL memang kita akan supply pada tim kita kat KL lah untuk diorang proses. Kita koordinat dengan KL lah. Tak ada masalah benda tu. I see. Kalau Kuantan? Kuantan yang rumah kedai tu belum lagi finalize sebab dia belum dia orang rumah tu rumah kedai baru actually. Actually tim Tailong ada geng Kuantan tau. Nanti boleh contact dengan Tailong untuk dapatkan tim dia dekat Kuantan. Tak silap ada 2 orang kot tim dekat Kuantan. Nanti boleh try lah. Zairi tu ada juga tim dekat Kuantan. Okay. So soalan daripada audience. Soalan daripada audience ada tak? Soalan daripada audience? Kalau ada, tanya je. Sebab ada 30 orang kat sini. Ahmad Helmi Nizum baru join. Okay, Wanizat. Assalamualaikum Wanizat, lama tak jumpa. Okay. Then okay. Ada soalan? Sebelum saya teruskan. Okay. Untuk Hadi dengan Ikhwan. Tanya Hadi dulu lah. Apa next plan Hadi lepas ni? Okay, next plan saya macam leader-leader kita memang ada cakap kalau you as a part time, jangan berhenti dulu sebagai part time. Jangan terus pergi kepada full time lah. Sebab kita pun ada anak bini yang kita nak kena tanggung. Tapi dalam masa yang sama, kita try to completekan appointment dalam masa seminggu tu. Kalau let's say memang dah tak boleh nak fokus ataupun memang terlalu banyak permintaan untuk orang jualkan rumah, then why not kita try to full time kan? Tak ada masalah saya rasa. I see. So, okay. Ni Fazimi tanya apa masuk 15 orang tu?
Yang Hadi mention tadi, 15 apa tu? Takut orang termiss tadi. Oh, okay. Basically, actually lepas saya dekat bila saya dah perkenalkan masa saya tak buat e-pitch tu, saya banyak buat Insta story, WhatsApp status dan Facebook story yang mengatakan saya join kelas-kelas property. So dekat situ orang dah trigger yang saya ni dah masuk line property dan mungkin jadi seorang ejen. Dan ramai dah start bertanya. Jadi bila sebab kami dah dalam industri dah lebih daripada 8 tahun. So kenalan-kenalan kami ni dah rapat dengan kami. Jadi diorang ni nak tahu, diorang kebiasaan nak ikut kita. Kalau ada benda yang baik, diorang mesti akan follow kita punya. So diorang kata, boleh tak aku nak join. Jadi daripada situ sebenarnya itu yang sebenarnya kita dah start recruit daripada, walaupun waktu tu kita baru buat close 2 rumah, tapi tim kita dah start grow dan sampai sekarang kita dah ada 15 orang tim lah under direct kami, saya dengan Ikhwan. Okay, so maksudnya apa yang Hadi cakap tadi adalah bila diorang join property, diorang ada up story, Insta story, Facebook story semua tu. So maknanya ada kawan diorang yang join disebabkan diorang nampak benda-benda tu. So dekat make sense, kalau apa ejen baru boleh rekrut. So sebenarnya saya tak galakkan. Saya tak galakkan sebab yalah biasalah kita kena buat sale dulu, dapat feel sale dulu and then baru orang follow. Itu the best. Tapi kalau dah ada orang nak join tiba-tiba nak buat kerja sekali, why not lah kan? Itu adalah salah satu sumber revenue stream. Okay? Kalau siapa yang nak tahulah. So menjawab soalan Fazimi tadi, 15 orang tu adalah grup yang diorang bawa daripada e-pitch yang diorang buat tadi tu. Okay. So soalan daripada Brother Nazrul. Jual projek lebih senang atau subsale lebih senang? Okay. So nak tanya siapa dulu ni? Okay, kita tanya Ikhwan dulu. Kita tanya Ikhwan dulu. Subsale ke projek lagi senang? Personally saya pernah tanyalah beberapa leader, tapi jawapan saya lebih senang jual projek. Jual projek. Betul. Sebab saya suka main kuantiti. So bila ada banyak kuantiti, saya tak pening lah nak cari unit-unit yang ada kat luar sana. And then dia punya promotion semua memang banyak free kan. Free SPA free, loan free. So benda-benda tu jadi kita punya selling point. So maknanya bagi saya memang projek lagi senang. Untuk ejen baru, benda yang senang untuk diorang jual adalah projek. Sebab info dia dah memang lengkap daripada developer, tak payah nak layan owner. Lepas tu buyer pun memang, kebanyakan orang kita memang suka rumah baru kan. So projek lah untuk ejen baru. So itu yang Ikhwan masukkan. Okay, sebagai full timer, Ikhwan cakap macam tu. Tapi kalau fokus on projek saja, sebenarnya banyak tak masa terluang? Ikhwan? Banyak gila lah masa terluang. So kalau close sebenarnya kalau kita buat betul-betul full time, sebagai full time kan, berapa jam sehari sebenarnya yang Ikhwan rasa kita kena perlukan untuk close projek ke subsale? Rasa berapa sehari kalau as a full time? Untuk dapat sale lebih kurang 5 sebulan ke at least macam korang kan? Okay, bila kita dah balik Johor ni, kita memang kekangan projek. And then projek yang kita dapat kat Johor ni pun tak compatible bagi saya lah, tak berapa compatible untuk kita jual. So tak nak saya akan cari subsale. So bila subsale ni dia punya masa terluang lebih banyak daripada projek. So saya estimate antara 8 jam lah sehari at least. 8 jam 8 jam sehari. Termasuk saya buat spamming depan PC lah, sebab saya dah terbiasa bekerja 8 jam masa sebelum ni Johor Corporation. So bila even saya tak ada dekat rumah pun nak bekerja, saya keluar. Saya memang akan jadikan tempat untuk bekerja. Memang tak boleh nak kerja kat rumah. Anak 3 memang semua masing-masing panjat sana sini. So kita tak boleh nak buat kerja kat rumah. So saya punya start kerja, orang kata pukul berapa, saya akan cakap lepas saya hantar anak saya sekolah. So anak saya sekolah belah petang. So saya start kerja pukul 1 after Zuhur sampai malam. Tu memang kerja saya lah. Setakat saya full time dalam masa 2 bulan. Okay, so maknanya memang banyak masa lah. Kalau kita fokus projek saja memang banyak gila masa sebenarnya kan. Betul, okay. Betul. Sebab kita dia banyak masa tu sebab ada banyak lagi benda yang kita tak explore. Contohnya offline, kita tak buat face to face, kita tak buat head hunting. So ada banyak lagi benda-benda offline yang kita tak buat
sebenarnya yang membuatkan kita ada banyak lagi masa. So ni just link untuk sharing dalam bidang marketing korang kena tahu ada offline ada online. Kalau zaman dulu orang panggil above the line dengan below the line. So dia ada marketing yang jenis korang nak kena broad, okay? Ada jenis marketing yang korang kena niche, okay? So ada broad, ada niche. So broad ni maksudnya dia macam ni. Broad ni kalau dalam bahasa Melayu dia meluas. Contoh iklan yang meluas tu adalah billboard, okay? Satu lagi iklan meluas adalah TV, television. Lepas tu satu lagi adalah dia lebih kurang macam public announcement, okay? Radio, okay? So itu adalah broad punya marketing. Kalau niche sebagai contoh, broad satu lagi adalah niche, dia agak lebih kepada individu, you target one to one. Contohnya flyers, edar flyers, lepas tu pergi ke rumah orang, masukkan flyer semua tu, itu adalah antara benda yang kita buatlah below the line marketing. So nanti korang boleh baca above the line and below the line marketing. So bila below the line ni korang pergi one to one approach, okay, jumpa orang dekat shopping mall, contact seorang-seorang, cold call, email, okay. Bila saya buat corporate saya dulu, saya rajin email satu-satu company. So dengan email tu kita dapat respon. Email bukan sekali je, kadang-kadang kita kena email sampai 20-30 kali baru dia reply. Tapi tengoklah effort kita tu insya-Allah akan ada reply-nya. Kerja kita email saja. So antara benda yang kita buat tu adalah itu below the line. Above the line yang broad, below the line yang kita niche, fokus kepada satu-satu. Okay. So satu lagi, zaman sekarang dia Mak Saleh kata antara above the line dengan below the line ni dia ada satu line dia panggil through the line. So through the line ni dia membuatkan above the line dan below the line nampak agak blurry. Blurry tu maksudnya dia boleh jadi above, dia boleh jadi below the line. So benda ni adalah benda-benda kita buat online. Sebagai contoh email marketing. So email marketing dia nampak agak broad tapi sebenarnya dia boleh jadi niche. So sekarang ada email system seperti MailerLite, seperti GetResponse, seperti Aweber, lepas tu Mailchimp. So benda-benda yang menjadikan benda tu dah jadi through the line. So kita boleh jadi broad, kita boleh jadi niche dekat dalam tempat sistem yang sama. So itu adalah through the line antara salah satu method lah. So salah satu method lagi adalah yang mungkin kalau korang ada budget nanti korang boleh explore, iaitu FB Ads. So FB Ads dia boleh jadi niche, dia boleh jadi broad. Okay, tu salah satu dia, FB Ads. Email marketing, FB Ads, apa lagi? Through the line. SMS Blast. Okay, SMS Blast kita ada database yang which is the raw punya database. Raw database ni database yang belum ditapis. So korang kena ingat untuk kita dapatkan klien, dia ada raw dan dia ada orang panggil apa? Raw dan juga apa nama dia saya lupa dah. Selalu kita panggil saya boleh consider sebagai dia punya end data lah, end data. So daripada raw data tu korang dapat daripada banyak-banyak sumber. Contohnya daripada email, daripada flyers, daripada banyak sumber, okay, online dan offline marketing. So daripada broad tu korang dapat tapis. Dapat pada end data tu, daripada end data tu itulah yang menentukan korang punya quality data tu macam mana. Dan daripada end data tu lah korang tahu berapa banyak korang close, berapa banyak appointment yang korang dapat. So sebenarnya kalau kita sebagai full time, kalau kita buat semua banyak aktiviti yang kita share, akan datang ni banyak lagi kita nak akan share dengan korang. Sebenarnya 8 jam tu memang korang padat gila aktiviti, memang padat gila. Tapi kita tak boleh nak bagi semua sebab takut nanti overload, kata berat banyak kerjanya nanti semua orang tak buat Okay, so berbalik kepada soalan seterusnya. Kepada tadi Ikwan kata dia lebih suka kepada projek sebab projek tu lebih senang. Okay, lebih senang, lebih mudah. So untuk orang yang macam Hadi pula, macam mana Hadi? Hadi rasa untuk orang yang macam Hadi, sebab sekarang ni kerja part time juga, macam mana? Hadi prefer projek ke sub-sale? Saya Ikwan cakap lah, through kita punya ni adalah memang projek, kalau untuk part timer projek paling senang nak buat. Sebab apa? Kita boleh padatkan masa kita untuk hari biasa, kita blast all the marketing material. Tak dengar lah Hadi. Tak dengar, tiba-tiba tak dengar. Okay. Okay, baru dengar. Okay. So bila as a part timer ni, hari biasa ni memang kita susah
kita nak peruntukkan masa kita kecuali malam lah untuk kita buat appointment. Tapi macam saya, siang memang saya akan waktu rehat kerja tu kita akan blast all the marketing material through kita punya Shopmax dan sebagainya. And then bila projek ni hujung minggu je kita akan set appointment, set appointment untuk potential buyer ni, kita bawa pergi sales gallery lah. I see. Okay. So, soalan daripada Anis. Medium mana yang you all selalu guna untuk iklan? Sebagai ejen baru. Boleh share medium mana yang korang guna untuk iklan? Projek dan sub-sale. Boleh share? Hadi dulu. Boleh. Okay. Macam saya personally, as a part-timer, kita pun boleh cakap lah sebagai rent baru pun, mungkin kita tak ada modal yang besar. So, dalam masa 2 bulan ni, memang kita orang gunakan free medium saja. Insta story, WhatsApp status, Facebook story. Sebab apa? Macam property ni orang tak muak nak tengok tau. Orang lagi suka tengok rumah-rumah cantik kan. Kita tak buat hard sale pun. Kita tak payah buat hard sale sangat. Biar orang yang cari kita untuk beli. Sebab orang ni dia ada minat masing-masing kan. Rumah ni. Tapi macam kita lah, kita just jadi perantara untuk kita buka mata owner ataupun mata buyer apa list rumah yang kita ada yang kita boleh serve untuk dia orang. Okay, so itu kalau Hadi sebagai part time. Kalau Ikhwan pula sebagai full time, apa Ikhwan? Medium? Boleh share? Okay, saya memang as full time memang kena spend lah. So saya maksudnya kalau ikutkan spend tu pun tak banyak pun. So saya akan gunakan medium mudah, FBX. And then cuma saya tak buat lagi iProperty ke Property Guru, belum lagi. Sebelum sampai tahap tu lagi. So saya gunakan mudah dengan FBX setakat ni. Mudah dan FBX. So untuk menjawab soalan Anis, mudah dan FBX untuk Ikhwan. Untuk Hadi yang part time dia guna low cost marketing, which is social media lah. Social media dan gunakan networking dia. Okay, so soalan daripada Firhat, sambutan kat Johor sekarang macam mana? Okey ke? Okey ke? Rumah Johor sebenarnya banyak. Besar banyak. Rumah Johor sebenarnya memang besar banyak. Cumanya bila tempat jauh-jauh tu kita kena fokus dekat area kita dulu. So nanti tak terkejar kat tempat-tempat lain. So kita fokus dulu lah area kita. Macam saya duduk Pasir Gudang. So saya fokus Pasir Gudang dan akan fokus lebih sikit dekat Johor Bahru. Macam tu lah. I see. Okay. So sehari share berapa prospek dan berapa lama spend? Boleh tak share? Siapa nak share dulu? Ikhwan lah share dulu. Sehari kontak berapa prospek? Okay. Macam saya bila bangun pagi memang saya akan buka Telegram channel yang saya dah join. Banyak lah daripada agensi-agensi luar pun kita ada join juga Telegram channel dengan WhatsApp channel. So dari situ saya buka dulu mana yang listing want to sell. Yang terdekat dengan rumah saya akan terus contact. So itu saya dah spend masa kita untuk dapatkan Core A listing. And then saya buka mudah pula after that. So maknanya mudah tengok bahagian private. Maknanya bernetwork dengan ejen luar jugalah untuk up iklan. Betul, untuk up iklan listing Core A. I see. Alright, so saya letak point dekat dalam ni lah. Okay, so itu untuk Ikhwan. Untuk Hadi pula? Untuk Hadi pula berapa? Sehari kontak? Macam saya memang tak ada masa kita nak buat call ataupun contact direct to the owner. Apa medium yang saya buat adalah saya buat master listing. Kita buat WhatsApp blaster lah. WhatsApp blaster which is yang free cost marketing. Cumanya listing tu kita dapatkan lah. Macam that's why saya dengan Ikhwan complement each other. Ikhwan akan bantu saya dapatkan listing listing yang daripada private ataupun daripada mudah tadi ataupun ada yang orang direct. Dia akan kumpulkan all the listing yang kita ada. Saya yang akan buatkan WhatsApp blaster tu lah kepada owner-owner ni. Sehari berapa orang tu nak menjawab soalan si Izzuan ni? Sehari berapa orang? 10. Sehari 30. 10. Okey. 30. Oh 30. Sehari 30. Okey. So jawapan kepada Izzuan, sehari 30. Ikhwan pun sama ke? Sehari 30 ke Ikhwan?
Kalau macam Hadi dia buat WhatsApp blaster at least 30, saya call daripada di sini at least 10 lah. 10. So 10 maknanya 30 tu dapatkan Saya list call, bagi pada saya call Hadi, direct. and then 10 sehari call direct lah, daripada mudah lah macam tu. Betul? Betul. Okay. Alright, so untuk menjawab, sehari dia call 10 orang, lepas tu WhatsApp blast 30. Hadi WhatsApp blast 30. Okay. So, soalan seterusnya. Gam teruk tok. Oi. Assalamualaikum. Contoh ayat-ayat yang mudah kepada owner untuk kita datang inspection rumah. Asyik daripada saya je kan. Okay, korang pula boleh tak share? Okay, Hadi lah sebab dia part time kan. Hadi, mungkin nak dengar daripada Hadi. Contoh ayat mudah kepada owner untuk kita datang inspection rumah. Okey, boleh cerita? Okay, macam saya, first adalah bagi saya kata walaupun kadang daripada listing owner dah bagi gambar, saya kata saya tetap tak puas hati. Saya kena pergi sendiri inspect rumah. Sebab apa? Sebelum saya marketkan rumah tu, saya kena tahu kondisi rumah dan saya kena tahu pattern owner saya macam mana. Sebab macam kita memang tak nak, kalau boleh kita nak seal the deal dengan tengok depan-depan lah. So bila kata kita dah close buyer nanti, kita tak nak ada masalah di kemudian hari. So the keyword yang ayat tu tadi, macam tu saya kata ayat saya adalah saya kena datang juga rumah sebab saya first kita cakap as agent medicine, kita kena isi borang authorization to sell untuk owner. So dan juga saya kata saya nak tengok kondisi rumah dan saya kata untuk saya ambil gambar. Dan bila sebab dalam dunia yang nyata ni owner akan beri harga yang berbeza-beza. Kan jadi macam contoh baru ni saya dapat kes rumah yang dia nak jual, dia kata dia agent nak jual rumah 720,000 rumah di Tropika Johor Bahru. Bila saya buat market research, rumah intermediate pun baru 550,000 saja market demand sekarang. Jadi benda-benda yang macam itu kita nak tahu lebih lanjut kenapa dia nak jual harga yang luar daripada harga pasaran. Rupa-rupanya bila kita dah kaji kes tu, dia sedang dalam masalah penceraian. Dan bila saya tanya owner rumah tu siapa, yang nak jual suami dia. Owner rumah tu adalah isteri dia. So dekat situ yang kita nak elakkan masalah dengan buyer lah nanti. Okay. So benda yang selalu saya highlight adalah macam bagi tahu orang lah, know your customer. Kita kena tahu siapa customer kita ni sebenarnya. Okay. Soalan daripada Azlin. Ni kan tanya orang lama Johor lah. Soalan daripada Azlin. Klien Johor memang dah tahu pasal booking 6% tu. Dia orang tak terkejut ke pasal term tu? Okay. Ikuan boleh cerita tak? Okay. Azlin dari KL lah. Ya. Oh, KL, okay. Masa saya kat KL pun macam tu lah. Kita expect bila orang cakap, oh kat Johor komisen boleh dapat 6%. So saya tertanya-tanya macam mana dia boleh dapat 6% tu. Rupanya kebanyakan ejen di Johor, agensi luar lah, bukan Mason So agensi di luar dia gunakan konsep 3% dia charge to buyer and 3% dia charge to owner. So macam mana dia charge tu, dia gunakan sistem markup everything semualah. So saya stick dengan strategi di KL juga. Even orang kata kat Johor ni boleh dapat 6% commission, saya gunakan commission 3% juga sistem budaya KL ke Johor sama je 3%. So don't worry lah. Ejen Johor pun sama macam ejen KL. So maknanya market dekat sana memang aware ke pasal 6% tu? Diorang biasanya cakap mungkin bukan 6%, sebenarnya markup lah. Lebih kepada markup loan, markup harga jual. Sebab kat sini memang kebanyakan orang owner dia cakap okay saya nak jual 300. Pandailah awak nak jual berapa kan. Dia akan cakap macam tu. Itu dah budaya dekat Johor lah yang saya tanya owner macam tu. So dia perlukan masa lah untuk kita educate the market kan. Okay. Betul. So soalan lain, korang ada soalan lain tak untuk Ikhwan dengan Hadi? Ataupun soalan untuk saya ke? Okay. Sebab diorang ni macam Ikhwan dah jadi full time, Hadi dah jadi part timers.
So bila dengar cerita daripada diorang ni, saya harap kita dapat manfaat. Mungkin juga ada ilmu juga untuk saya, saya dapat hari ni, alhamdulillah. Dan untuk anda semua yang sebagai ejen baru ni, saya harap sebagai input-input yang kita dapat hari ni insya-Allah bermanfaat untuk korang dan korang boleh teruskan untuk double up kita punya sale. Alright. So, tapi stated dalam Bovia, okay, Azlin ada soalan. Tapi stated dalam Bovia kan, cara Johor and Penang boleh dapat 6% ni. Ni diorang tak tahu jawapan tu, Azlin. So, saya jawabkan. Saya pun tak baca buku tu. Okay, cara Johor dan Penang. Tapi sebenarnya apa yang saya baca adalah, ni kan tanya Talha dia rajin baca buku pasal Bovia ni. Dia pun PA kan. Tapi apa yang saya baca lah sebelum tak silap, kita boleh dapat charge 3% plus any cost yang boleh membuatkan cost tambahan lah. Cost tambahan untuk kita jual property tu. Sebagai contoh, buat exhibition ke, kita build up the cost lah. That's why kalau perasan dekat Mason, dia ada special letter of undertaking punya fees. Okay, Penang pun sama, diorang ambil daripada owner dan buyer. So betul. So maknanya rumours yang mengatakan 6% di JB dan juga di KL tu betul lah. Cuma cara untuk implement tu, to be honest, sebab saya pun sendiri belum jual di Johor, saya pun pernah jual di KL, saya tak pernah jual lagi. Culture tu saya tak tahu macam mana. So saya tak pernah try lagi buat. Tapi what the rumor says is that. Alright. So, ada soalan lain daripada audien? Nanti kalau kita dah dapat tahu cara je macam mana, nanti kita share lagi sekali. Okay. So, Hadi dengan Ikhwan, ada apa-apa pesanan terakhir? Okay, Ikhwan dulu. Ada pesanan terakhir untuk diorang, ejen baru? Okay, sebab kita buat kerja ni as partner kan, duo, ejen. So sebenarnya yang paling penting kita kena support lah. Kita kena support dan kita kena ada mutual consent antara kita berdua. Apa tugas kita perlu buat, apa tugas yang Hadi kena buat. So benda tu kita kena make sure masing-masing give and take. Sebab apa? Kita tak tahu waktu bila kita akan down. Sebab waktu tu lah yang partner kita akan bagi semangat kat kita. So cari kalau yang nak buat partner dalam property ni, so make sure dapat yang betul-betul faham diri kita dan yang boleh give and take dengan kita. Tu je lah. Okay. So Hadi pula. Any last? Last. Okay, as a part timer, saya tahu ramai dekat luar sana kawan-kawan kita yang dalam tim kita sendiri mungkin masih belum berani nak buat apa-apa. Satu mungkin disebabkan kita kata kita zero knowledge dan sebagainya. Tapi dengan cara macam saya buat dengan Ikhwan, bila kita berdua ataupun berpartner ni, salah satunya macam Ikhwan cakap, kita backup each other. And then mungkin daripada situ kita boleh gain strength, kekuatan untuk diri kita untuk start. Apa-apa pun memang kena start je. Tak kisahlah first timer tu memang kita gagal dan sebagainya, tak apa, kita learn from the mistake. Bagi saya macam Ikhwan cakap pada awal tadi, try to get your leader punya masa, follow dia ikut dia appointment dan sebagainya. Sebab memang itu sangat membantu untuk saya gain strength saya as a part timer, as a zero knowledge, untuk saya start buat benda ni. Kalau selagi tak start buat, memang kita tak boleh nak cakap apalah. Rezeki memang Allah bagi, tapi kalau kita tak usaha pun takkan dapatlah rezeki tu. Okay. So soalan daripada Azlin, macam mana cara Hadi dan Ikhwan kontrol bajet dalam marketing? Sebenarnya kontrol ke? Macam kami berdua memang on the budget marketing, memang kita orang akan bagi dua terus. Contoh Ikhwan, macam Ikhwan dia memang pro dalam marketing, FBA, mudah dan sebagainya. So dia akan maklum kepada saya, Hadi, aku nak pump RM100. So saya automatik saya akan cakap, Ikhwan tak cakap, saya transfer 50 kat dia. Sebab apa? Saya tahu bila saya partner dengan dia, everything saya akan split tu. So daripada situ pun sebenarnya menjawab jugalah macam mana saya kontrol dengan Ikhwan bajet. Kalau
saya buat seorang, mungkin sehari kita spend RM10, saya kena keluar RM10. Tapi bila kita berdua, seorang RM5, tak berat mana lah. I see. Okay. So, okay, itu sahaja soalan daripada kawan-kawan kita. Alright. So, kita ucapkan terima kasih kepada Hadi dan Ikhwan kerana luangkan masa pada malam ni, sanggup share, sanggup berkongsi dengan kita cara-cara diorang buat sale, cara-cara sebagai ejen baru, apa patut kita buat sebenarnya. So, saya recap So, benda yang pertama sekali kena buat adalah macam Hadi kata tadi, buat je. Buat je, okay, buat je. Lepas tu know your customer, antara benda know your customer, and then bernetwork dengan ejen luar. Okay, bernetwork dengan ejen luar. Lepas tu 3 yang teratas tu, korang tengoklah scroll yang atas tadi apa yang kena buat sebagai ejen baru. So sebenarnya apa yang kena buat sebenarnya? Macam mana nak market? Jangan segan diri, jangan buat, jangan rasa diri kita ni down sangat, hina sangat. Kita buat je apa kerja kita, insya-Allah akan ada rezeki. Okey, sebab orang lain sebenarnya kita asyik fikir apa orang fikir terhadap kita, sebenarnya tak ada apa pun. Kita buat je kerja kita tu. Jangan terlalu overthinking lah. Okey. Nak kena cari partner juga lepas ni, Azlin. Siapa tu? Okey. Azlin dah laju dah, tak perlu partner lah. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Hadi dan juga Ikhwan. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekiranya ada sebarang soalan, korang boleh utarakan dekat bawah ni. InsyaAllah kita akan cuba setting ataupun jawab soalan tu pada hari ini, dan kalau tak sempat, insyaAllah kita akan jawab pada masa akan datang. Leader-leader lain bersama insyaAllah akan tolong jawabkan. Okay, so dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang join pada malam ini. Terima kasih kerana luangkan masa. Okay, walaupun dalam perkataan PKP ni agak sukar untuk kita berjumpa, walaupun agak sukar untuk kita nak bersua, lepas tu jauh-jauh pula tu, terutama ejen Melaka. Kita ada ejen Melaka dengan Ipoh yang memang saya tak pergi lagi. Memang nak cari time untuk kita pergi ke Melaka dan juga Ipoh untuk groom group kita di sana. Sebab kalau online ni macam tak puas kan, sebab kita dalam bidang sales. InsyaAllah kita akan cari masa untuk ke sana. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ni, dan insyaAllah kita jumpa the next live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga close sale lebih banyak. Okay.